Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi pada tengah hari ini. Jadi kita akan tengok jenis tekanan yang kedua, iaitu tentang tekanan atmosfera. Okay, tekanan atmosfera sebenarnya disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas bumi. Maksudnya kat sini, contohlah kat sini, okay, awak berdiri atas tanah. Okay, contohnya kat sini. Okay, ini contohnya, ni tanah lah. Di atas tanah itu ada lapisan udara. Ini adalah merupakan molekul udara di mana susunannya adalah bergerak secara rawak. Jadi bila kita bercakap tentang molekul udara ini mempunyai berat. Jadi berat ini yang menyebabkan tekanan, dan tekanan itu dikenali sebagai tekanan atmosfera. Jadi sebenarnya molekul udara ini mempunyai berat, dan berat itu menghasilkan tekanan. Tekanan itu dikenali sebagai tekanan atmosfera. Untuk tekanan atmosfera, kita boleh ukur ada 3 jenis alat yang awak boleh ukur. Yang pertama adalah barometer merkuri. Mengapa kita namakan sebagai barometer merkuri? Kerana kita menggunakan merkuri sebagai alat utama dia. Okey, kemudian kita ada barometer 14. Kedua, dan barometer aneroid. Bukan android aneroid. So ini nanti cikgu akan tunjuk gambar dia. Okey. Yang pertama, ini adalah barometer merkuri. Jadi kalau awak tengok barometer merkuri ini, kita letak satu macam bentuk tabung uji. Okey, kemudian kita letak merkuri. Asalnya macam ni. Asalnya ini bika. Kemudian ini merkuri. Kemudian kita letak satu barometer. Minta maaf, ini kan barometer. Ini adalah tabung uji. Di luar ni ada apa agak-agak? Ada tekanan apa? Kat luar ni ada tekanan atmosfera. Okay, P ni pressure. ATM ni singkatan untuk atmosfera. Tekanan atmosfera ini akan menekan merkuri ini naik ke atas. Dia naik ke atas setinggi berapa? Setinggi dalam keadaan biasa di aras paras bumi, bukan di aras paras bumi, di aras paras laut, dia akan naik sebanyak 760 mm. Maksudnya kat sini ketinggiannya H kat sini adalah 760 mm, ataupun kalau awak tukar jadi sentimeter, 76 cm. Ni H tu yang ni, yang cikgu lorek ni. Sampai sini saja. Jadi 76 cm. Jadi kalaulah awak pergi gunung, nanti kita akan tengok. Kalau kita pergi gunung, contoh okay, kita contohnya awak pergi hiking lah. Awak pergi hiking, awak bawa alat ni. Ini macam ni. Paras laut maksudnya kat sini. Ini laut. Ini dikenali sebagai paras laut. Maksudnya alat ni awak letak betul-betul di paras laut tu. Teluk Batik, teluk apa lagi? Teluk Senangin, teluk Cempedak. Alat ni awak letak di mana naik 76 cm. Tapi kalau awak pergi ke atas ni, tekanan atmosfera awak rasa tinggi ke rendah? Rendah. Ini maksudnya altitude ya. Ini adalah altitude. Altitude. Maksudnya altitude lebih tinggi ke atas, tekanan atmosfera semakin rendah. Alat ini kalau awak bawa di atas, awak pergi bawa di atas.
Awak rasa dia naik ke dia turun? Dia punya paras H tu. Ya, dia turun. Kadang-kadang fizik ni kena logik juga. Sebab apa? Tekanan atmosfera kat sini rendah. Bila rendah, dia boleh tolak merkuri naik rendah saja. Jadi H kat sini rendah. Sebab tu H kat sini adalah rendah. Kadang-kadang fizik ni kena guna logik. Macam mana dia merkuri ni boleh masuk ke dalam tabung uji tu? Bukan tabung uji ya. Dia bentuk macam tabung uji sebab 76 cm ni macam dekat dengan 1 pembaris meter kan. 1 meter. Dia panjang lah. Jadi tekanan atmosfera yang menolak dia. Okey. Tapi sekarang ni senang kan, ada smartwatch kan. Smartwatch awak tengok tak payah bawa merkuri, bawa tabung uji, bawa bika. Bawa smartwatch saja dia dah tengok berapa altitude dia. Okey. Alat yang kedua adalah barometer aneroid. Ini bentuk dia. Kalau awak tengok sini ni. Ini yang bentuk dia kata pertama berdasarkan perubahan isi padu kotak logam separa vacuum. Kemudian kecil dan mudah dibawa ke mana-mana. Beri bacaan secara langsung. Kejituan lebih rendah iaitu 1 mm. Hg ni apa? Ini adalah simbol untuk merkuri. Tadi kalau awak letak barometer 14 ya tadi. Barometer kan 14, barometer merkuri, awak akan dapat contohlah tempat yang sama, awak akan dapat 76 cm Hg. Kalau awak guna barometer merkuri. Tapi kalau awak guna alat ni, mungkin awak akan dapat 75 cm Hg. Dia kejituannya lebih rendah. Tapi senang dibawa di mana-mana. Tak perlu bawa merkuri. Merkuri ni logam ke cecair? Logam ke cecair? Logam ke bukan logam? Dalam bentuk cecair ke apa pejal? Cecair kan? Dia satu-satunya logam dalam bentuk cecair. Merkuri. Paling senang awak tengok dalam termometer. Itu adalah merkuri. Okey, barometer 14. Ini susah barometer 14 ni lagilah complicatednya. Okey, dia berdasarkan ketinggian turus merkuri. Yang mana merkuri tu? Awak nampak yang warna kelabu ni? Ni. Ni adalah merkuri. Lagi ini alat zaman dahulu Zaman sekarang kita pakai smartwatch senang kan. Kemudian besar. Tidak mudah dibawa ke mana-mana. Ambil masa untuk beri bacaan. Kejituan lebih tinggi. Tadi kalau untuk barometer merkuri awak akan dapat 76 cm Hg. Kalau awak pakai barometer 14 ni awak akan dapat kejituan yang lebih jitu. Sama ada awak akan dapat 75.9 mm Hg. Nampak? Ada point kat situ. Jadi ini kita guna barometer 40. Okey. Sebenarnya tekanan ini tak kisahlah tekanan cecair ke, tekanan atmosfera ke, kita boleh pakai, ada 4 unit yang awak boleh pakai. Pertama, kita boleh pakai Pascal. PA ni simbol untuk Pascal, singkatan untuk Pascal. Awak tengok filem Pascal kan? Itu dia pakai Pascal tu sebenarnya dia pakai unit untuk tekanan. Filem Pascal. Itu adalah elite commando untuk Navy. Bukan Navy. Yes, Navy lah. Nama dia, tim dia tu Pascal. Pascal tu adalah unit untuk tekanan. Milimeter Hg, mmHg ataupun meter H2O. H2O ni apa? Air. Kemudian M bar, meter bar. Semua ni yang kita akan tengok nanti macam mana kita nak ubah daripada meter ni, daripada unit ni ke unit yang lain sekejap lagi. Okey, ini adalah tekanan atmosfera pada altitude tinggi.
Antara A dengan B, awak rasa mana altitude tinggi? Okey, lagi ke atas, altitude semakin bertambah. Lagi ke atas. Jadi kat sini, jadi ketumpatan udara di A kurang di B. Ketumpatan udara ni, udara kat sini kurang. Dekat B ni pada paras laut kan. Kat sini ketumpatan udara tinggi. Jadi sebenarnya tekanan atmosfera bergantung kepada apa? Tekanan atmosfera bergantung kepada dua faktor. Altitude dan yang kedua adalah ketumpatan udara. Jadi sebenarnya tekanan atmosfera ini bergantung kepada tekanan udara. Tekanan udara bergantung kepada altitude. Jadi ke atas tekanan udara berkurang, tekanan atmosfera pun berkurang. Jadi kalau awak hiking, apa yang berlaku pada badan awak? Kesan ke atas manusia keadaan altitude tinggi. Tapi sebenarnya hiking ni, awak gunung Everest, bukan semua orang boleh naik gunung. Bukan semua orang. Sebab sekarang ni awak boleh bernafas sebab apa? Tekanan atmosfera tinggi. Jadi awak boleh, tekanan atmosfera tinggi, dia boleh tolak udara tu masuk pada awak. Tapi di altitude tinggi sebaliknya, udara daripada badan awak akan keluar. Sekarang ni senang masuk kan? Sebab tekanan tinggi dia masuk macam tu. Tapi ke atas tu, awak nak hirup udara, dia keluar daripada badan awak. Jadi yang pertama, kalau awak tengok buku tab pusat 54 kalau awak nak tengok sama saja, tapi kita sudah buat dalam bentuk cikgu sudah snap. Okey, ini altitude tinggi, maksudnya puncak gunung. Pertama, nampak kat belakang tu? Nampak? Tak nampak? Tapi yang pertama, kadar pernafasan meningkat. Itu awak punya simptom dia. Yang kedua, penyerapan oksigen dalam paru-paru berkurang. Kadar metabolisme meningkat. Hilang selera makan. Dehidrasi. Fikiran menjadi tidak jelas. Benda ni berlaku kalau awak berada pada altitude tinggi. Jadi macam mana kita nak mencegah ataupun kita nak overcome benda ni? Pertama, awak kena ada training lah. Maksudnya ada buat persediaan ataupun latihan fizikal. Mesti ada buat. Jangan tiba-tiba duduk tidur saja, kawan duk ajak, jom kita pergi hiking. Boleh ya, menarik ke tu? Jogging tak pernah, training apa pun tak pernah buat, tidur saja, tiba-tiba awak nak hiking. Tak boleh. Nanti awak akan, apa yang cikgu cakap ni akan berlaku pada awak. Mati, pengsan, inilah akibat dia. Pernah dengar kan? Hiking mati. Sebab apa mati? Nampak? Penyerapan oksigen dalam paru-paru berkurang. Benda ni akan berlaku. Mesti berlaku. Jadi, ini cara-cara dia. Menyediakan peralatan seperti jam tangan pintar. Smartwatch lah. Dalam smartwatch ni awak boleh detect altitude, tak payah bawa lah barometer mercury tu. Kemudian tekanan darah dan suhu badan. Daripada smartwatch tu awak 3 benda dah awak tahu. Kemudian mendaki dengan perlahan supaya bacaan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan. Awak ingat, bila awak hiking, tekanan atmosfera semakin bertambah ke semakin berkurang? Berkurang. Jadi badan awak ambil masa nak sesuaikan. Kemudian minum air supaya tak dehidrasi. Okey, ini kalau awak berada pada altitude yang tinggi. Kapal terbang. Ini simptom. Simptom bagaimana awak nak sebenarnya altitude tinggi ni bukan dia, macam mana nak cakap
cara-cara untuk bila awak pergi altitude tinggi secara tiba-tiba, dia akan meninggalkan kesan buruk. Ini cara yang pertama, kapal terbang. Nanti kalau awak dah kena cucuk dos yang kedua, awak dah daftar dah. Belum lagi awak dah cucuk kedua, dos kedua, vaksin COVID-19, awak boleh pergi overseas. Sekarang tak boleh. Dos kedua, dia ada 2 dos. Sama ada awak ambil Pfizer ke, Sinovac ke. Okay. Meninggikan tekanan kabin kapal terbang sehingga sama dengan tekanan pada aras laut. Kita kapal terbang tu bukan kita design, jurutera design supaya tekanan dalam kapal terbang itu sama dengan tekanan pada paras laut. Maksudnya ketika awak mandi di paras laut tu, tekanan dia sama kat dalam kapal terbang. Yang kedua, mengitar semula udara dalam kabin supaya udara segar dan mengandungi oksigen yang mencukupi. Last sekali sama juga, banyakkan minum air kecuali pada bulan Ramadan. Tambah sikit lagi. Okey, boleh sekarang kita tengok paras laut. Bukan paras laut, di bawah permukaan laut. Yang awak tengok yang warna-warni itu sebenarnya berada dasar laut. Okey, di dasar laut. Okey, dalam dasar laut ini, bila awak menyelam, yang pertama, bila kedalaman meningkat. Kedalaman ni maksudnya awak ke dalam lagi, awak turun kat sini, tekanan secair meningkat. Sebab apa meningkat? Apa formula semalam ajar? P sama dengan H rho G. Bila H ni meningkat, height ni adalah kedalaman ataupun ketinggian daripada permukaan air. Bukan air, cecair lah. Jadi kalau H meningkat, pressure akan meningkat. Okey, kat sini ada 2 unit. 10 meter H2O sama dengan 1 atmosfera, ataupun kalau unit Pascal 1 darab 10 kuasa berapa agak-agak? Cikgu nak pakai unit Pascal? Yes, bagus. 5. Jadi kat sini boleh pakai. Maksud kat sini awak menyelam, kedudukan kat sini 10 meter. Ni 10 meter. Tekanan kat sini sama dengan 10 meter H2O sama dengan 1 atmosfera sama dengan 1 darab 10 kuasa 5 Pascal. Ni ketika 10 meter daripada permukaan laut bukan daripada permukaan, bukan dasar jelas. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini, ini apa ni sebenarnya ni? Kesan ke atas manusia ke atas aras kedalaman lampau. Apa maksud kedalaman lampau? Awak menyelam dalam sangat, itu panggil lampau. Pertama, tisu badan menyerap gas nitrogen berlebihan. Itu kesan pertama. Kesan kedua, gas nitrogen melarut ke dalam darah. Ketiga, fikiran tidak jelas, pembentukan gelombang nitrogen dalam tisu dan salur darah. Dan sebenarnya nitrogen ni tidak baik untuk dalam badan awak. Sekarang ni nitrogen sudah ambil alih oksigen. Kalau awak pergi kedalaman yang melampau. Okey, jadi macam mana kita nak atasi benda ni? Nak atasi dia pun sama juga. Membuat latihan fizikal, itu penting. Untuk menyesuaikan tekanan tinggi sebelum awak pergi menyelam. Memakai suit menyelam. Cikgu cerita semalam kan? Kena pakai suit menyelam untuk melambatkan kehilangan haba dari badan. Kita tak nak haba daripada badan keluar. Kemudian naik semula ke permukaan laut supaya gelombang nitrogen tidak terbentuk ke dalam tisu dan saluran darah. Benda ni awak boleh baca dalam buku teks, ada kan? Ada. Dalam buku set berapa?
Musurat 55. Banyak huraian dia. Sama juga kapal selam. Ini adalah kapal selam. Bagaimana kapal selam ini kita design? Yang pertama, badan kapal selam diperbuat daripada keluli ataupun titanium supaya dan dalam keadaan membulat. Kapal selam tidak ada 4 segi. Kebanyakan dia buat dalam bentuk bulat ataupun bujur ataupun oval, dan dia mestilah dibuat daripada keluli supaya dapat menampung tekanan yang tinggi. Kemudian dalam kabin kapal selam tu tekanannya mesti sama dengan tekanan dalam di aras laut untuk keselesaan anak kapal. Maksud kat sini, tekanan dalam kapal selam tu mesti sama dengan tekanan yang kita berada sekarang ni. Mesti sama. Sekarang awak senang nafas tak? Susah kan sebab pakai mask kan? Cikgu sorangnya senang. Jadi apa yang awak berlaku sekarang sama dengan berlaku pada kapal selam. Dan seterusnya ada tangki oksigen. Jadi untuk membekalkan gas yang mencukupi. Boleh? Jelas? Jadi sebenarnya nanti selepas ini kita akan tengok latihan. Okey, kita akan tengok latihan. Okey, yang ini latihan pertama. Berapakah tekanan atmosfera diukur oleh barometer merkuri? Nyatakan jawapan dalam sentimeter Hg dan Pascal. Okey, dekat sini agak-agak awak. Berapa tekanan dia? Atmosfera. Jadi tekanan atmosfera sekarang ni sama dengan berapa ketinggian dia? Tulis je lah 76 cm. Sekarang kita pakai apa? Mercury kan? Mercury ni simbolnya apa? Hg. Jadi Hg. Inilah dia punya tekanan dia. 76 cm Hg. Okey. Jadi daripada 76 cm Hg ni, macam mana kita nak tukar pada unit Pascal? Kita nak tukar unit Pascal macam mana? Okey, mari kita tengok. Ada tak? Ni, nampak? Daripada milimeter Hg nak tukar jadi Pascal, kena pakai apa? Formula P sama dengan H rho G. Mana tadi? Jadi P ATM sama dengan H rho G. Jadi H berapa? H kena pakai 0.76. Sebab apa kena pakai 0.76? Dalam meter, dalam unit SI. Mercury dia punya density berapa? 1.36 darat 10 kuasa 4. G 9.81. Berapa jawapan dia? Berapa dapat? 1.01 darat 10 kuasa 5 Pascal. Ini cara bagaimana cm Hg nak tukar pada unit Pascal. Dapat? Ingat kena pakai H rho G. Dapat kalau kan tu? Boleh Okey, soalan nombor 2. Kepada Amna. Ketinggian turus merkuri dalam barometer pada paras laut ialah 76 cm. 76 cm saja.
Apakah yang berlaku pada ketinggian Tudus Merkuri sekiranya barometer dibawa ke atas gunung? Terangkan jawapan anda pada A. Jadi kalau awak tengok, jadi jawapannya adalah berkurang. Sebab apa? Sebab tekanan atmosfera berkurang. Ini yang buat ayat sendiri lah. Cikgu buat dalam simbol je lah. Awak buat ayat sendiri. Okey, B. Barometer di bawah aras laut. Masuk kat sini. Ni macam mana cakap? Ni gunung kan. Ini laut. Ini laut. Ni laut. Awak pergi benda ni, awak bawa Merkuri ni dalam laut. Macam tu. Dalam laut tu. Di bawah aras laut. Bahasa mudahnya dalam laut. Ini yang kat sini. Ini dipanggil sebagai aras laut. Kalau yang ni atas paras laut. Kalau yang di bawah ni bawah aras laut. Boleh faham tak ni? Bawah aras laut tu masuk dalam laut lah. Awak rasa ketinggian barometer Merkuri ni rendah ke tinggi? Tinggi. Ataupun bertambah. Sebab apa bertambah? Tekanan atmosfera dan tekanan cecair. Jadi tekanan dan jadi jumlah tekanan pun bertambah. Sebab kat sini dia ada dua jenis tekanan. Satu tekanan atmosfera, yang kedua tekanan cecair. Sebab itulah dia punya ketinggian barometer 14 tu semakin bertambah. Jelas? Jadi itu saja kita punya PDP pada tengah hari ini. Jadi nanti cikgu